Malam ni tuan-tuan, tajuknya hangat. Bila mana Raja Petra Kamarudin, blogger Muhyiddin Yassin, blogger Perikatan Nasional, hari ini mengeluarkan kenyataan bagaikan ketika beliau makan air ketum, agaknya minum air ketum. Beliau mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan kudeta, tuan-tuan. Dan kononnya imej Raja-Raja Melayu, imej yang di-Pertuan Agong tercemar kerana membantu Anwar untuk merampas kuasa. Tetapi yang peliknya, tuan-tuan, merampas kuasa daripada manusia bernama Muhyiddin yang hanya ada 73 kursi. Tak ke gila ni, saudara? Minority government. So, Agong sudah tahu yang perkara ni sudah merosakkan nama, bukan saja nama Agong, tapi nama semua raja-raja Melayu. Sebab ini dilihat sebagai rampas kuasa. Rampas kuasa oleh seorang Perdana Menteri yang mempunyai minoriti di Parlimen. Dan all this talk about unity government, kerajaan perpaduan, auta. Tak ada pun dalam surat istana 3 muka surat tu, tak sebut. So now, image Agong dan image Raja-Raja Melayu sudah rosak. Dan ini bahaya. Sebab sekiranya Agong dilihat sebagai main kotor, ataupun Raja-Raja Melayu dilihat sebagai di belakang coup, rampasan kuasa, this is going to affect the status and the image of the monarchy. So, oleh kerana itulah Agong titah, Anwar kena jelaskan bagaimana dia menjadi Perdana Menteri. How did he become Prime Minister? Saudara, saya rasa hari ini kegilaan Raja Petra ini sudah melampau-lampau. Nak kata nyanyuk dah kerana terlalu tua, kita pun tak pasti apa masalah mental yang dihadapi. Tetapi nak kata tekanan kehidupan, saya rasa he is being paid very well by all these buggers. Tak tahu kenapa sampaikan sebagai seorang keturunan raja hari ini membantu musuh, membantu Perikatan Nasional mencemarkan imej Raja-Raja Melayu. Saudara, saya hari ini nak memperjelaskan bahawa tidak wujud cerita kononnya berlakunya rampasan kuasa. Ketika selesai pilihan raya umum yang lepas, tidak ada satu parti politik pun yang berjaya membentuk kerajaan. Tidak ada satu parti politik yang berjaya membentuk kerajaan, tuan-tuan. PH hanya mendapat 82 kursi, PN mendapat 73 kursi, dan BN mendapat 30 kursi. GPS mendapat 23 kursi, GRS mendapat 6 kursi, kemudian warisan 3 kursi dan parti-parti yang lain. Okey. Jadi saudara, apa yang berlaku, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong telah memberikan tarikh sebelum 2 petang hari Isnin untuk semua parti membuktikan bahawa mereka mempunyai majoriti. Membuktikan ni, mereka boleh menghantar bahan bukti, tapi tidak bermakna bahawa apa yang mereka hantar itu terbukti benar. Yang ini yang Raja Petra tak faham. Raja Petra masih tak faham. Dia fikir bahawa apa yang dipersembahkan oleh Tan Sri Muhyiddin, betul lah, Tan Sri Muhyiddin adalah orang yang pertama menghantar 115 SD untuk menyokong dakwaan dia bahawa dia ada cukup numbers untuk membentuk kerajaan. Tetapi yang Raja Petra tak faham bahasa dan tak tahu apa-apa. Kau dah duduk Manchester tu, duduk je lah sana diam-diam, jangan kacau orang kat Malaysia ni. Yang dia tak faham, dekat Malaysia sudah ada Akta Anti Lompat Parti. Jadi SD individu sudah tidak boleh dipakai seperti mana SD individu dulu, zaman Scheme of Thing Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia boleh beli ahli parlimen menggunakan SD individu ni. Sekarang sudah diluluskan Akta Anti Lompat Parti yang menyebabkan, tuan-tuan, tidak ada sesiapa pun boleh memberikan SD kepada
mana-mana pihak kecuali ianya keputusan parti itu as a whole sebagai en bloc decision. Maknanya yang akan membuat keputusan itu ketua parti. Dia tak payah nak sembang kata Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah hantar bukti. Memang betul dia hantar bukti, tetapi di dalam SD yang dia berikan itu, ni Raja Petra pun tak tahu, bukan 30 daripada BN. Tak ada 30 daripada BN. Kalau campur 30 daripada BN, maknanya jumlah yang dipersembahkan oleh Tan Sri Muhyiddin kepada Kebawah Duli Tuanku bukanlah 115, dia dah jadi 135. Ini yang Raja Petra ni langsung tak tahu apa. Tuan-tuan, yang menyebabkan SD Tan Sri Muhyiddin Yassin tak laku ni tuan-tuan, sebab apa? Sebab bila mana masa yang diberikan oleh Kebawah Duli Tuanku untuk diserahkan SD tu, memang Tan Sri Muhyiddin dia pergi serahkan SD tu, dia hantar 115. Tetapi di dalam 115 ini ada 10 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional, di mana ahli parlimen ini sudah pun menandatangani aku janji di hadapan pengurusi Barisan Nasional, memberikan mandat kepada pengurusi Barisan Nasional untuk berunding dan membuat keputusan bagi pihak mereka. Sudah ada mandat. Dan di dalam perjanjian ataupun aku janji itu, mereka menyatakan mereka tidak pernah memberikan SD kepada sesiapa dan tidak akan memberikan SD kepada sesiapa. Dan implikasi dia, kalau mereka ni dengan apa 10 orang ni bagi SD kepada Tan Sri Muhyiddin, kerusi mereka itu boleh kosong tuan-tuan. Yang ni yang apa ni Raja Petra tak faham. Kalau 10 kursi ni kosong, saudara, kalaulah sah 10 SD yang diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin tu, maknanya 10 orang wakil rakyat tu hilang keahlian dia sebagai ahli parlimen, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya ada 105. Ni Petra ni tak faham bahasa ke? Itu sebabnya sebelum tamat tempoh, tuan-tuan, sebelum tamat tempoh, memang betul UMNO telah meminta masa tambahan. 2 kali UMNO minta masa tambahan sebab tak ada apa yang nak dikelangkabutkan pun, nak disegerakan. Sebab nak buat keputusan tu mestilah dengan persetujuan semua. Dan Alhamdulillah akhirnya 10 orang yang telah memberikan SD tu, bila kita beritahu implikasi daripada dia bagi SD tu, sudah ada bukti mereka dah berikan SD kepada ketua parti, ada CCTV. Kalau dia teruskan juga, dia tak tarik balik, maka kursi mereka automatik kosong. Semua orang tulis surat bersetuju untuk tarik balik. Jadi sebelum masa tu tamat pun dah hilang dah 10 orang daripada senarai 115 orang yang Muhyiddin ada. Itu tak termasuk lagi 23 orang daripada GPS yang ditipu oleh Muhyiddin, yang mengatakan bahawa BN secara en bloc bersetuju menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Bagaimana mungkin BN secara en bloc yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan secara en bloc ialah ketua parti, Presiden UMNO yang merupakan pengurusi Barisan Nasional. Datuk Zahid tak jumpa pun dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang jumpa pengkhianat parti bernama Hishamuddin Tun Hussein. Sekarang pun masih lagi jumpa-jumpa atas kapal dengan Muhyiddin, dengan seorang lagi dekat atas Yes. Kepada saudara Raja Petra, kan, move on lah, terimalah hakikat bahawa Muhyiddin ketika dia serahkan benda tu, bila tuanku tengok senarai 115 tu, tuanku pun tahu ianya senarai palsu. Maknanya pertama sekali 10 orang tu yang tak sepatutnya
memberikan SD individu itu bercanggah dengan Akta Anti Lompat Parti. Dan kemudian 10 orang ni sudah pun memaklumkan kepada pihak istana melalui surat daripada parti yang mengatakan mereka tarik balik sokongan terhadap Muhyiddin. Dan parti pun membuat keputusan, membuat satu pengumuman. Itu sebab dia buat pengumuman tu. Beritahu bahawa kita belum lagi sokong mana-mana pihak. Tak ada menyokong mana-mana pihak. Tak menyokong PH, tak menyokong PN pada ketika itu. Maknanya tak sahlah apa yang dihantar oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Belum lagi GPS kemudiannya baru sedar mereka telah ditipu oleh Muhyiddin. Jadi ini yang Raja Petra sampai sekarang ni tak boleh move on. Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan kudeta, merampas kuasa. Kalau rampas kuasa ni bahala nama Raja Petra ni. Minta maaf cakap lah. Orang rampas kuasa ni daripada orang yang berkuasa. Yang berkuasa ketika itu caretaker government ialah Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri caretaker government, sebab dia Perdana Menteri sebelum Pilihan Raya Umum ke-15. Selagi seorang Perdana Menteri baru tak angkat sumpah, dia masih lagi caretaker government. Bila masa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, yang Datuk Seri Anwar pergi lakukan kudeta, rampas kuasa, sehingga kononnya imej Raja-Raja Melayu rosaklah. Hari ini dia keluar pula posting kata nak dedahkan penglibatan Raja Muda Selangor, Raja Muda Pahang, nak mendedahkan penglibatan Tengku Mahkota Johor. Come on lah Raja Petra, engkau ni pun kerabat diraja macam mana lah perangai macam ni. Tiba-tiba bersekongkol dengan Muhyiddin Yassin, si tumpuk ni. Aduh, hebatlah. Mesti bayarannya cukup lumayan kalau tidak. Jadi pada kawan-kawan yang selalu sangat tanya saya, apa ni suruh saya ulas pasal Raja Petra, bagi saya Raja Petra ni sampah. Ini je. Apa dia cakap ni berdasarkan siapa bayar dia. So kalau you nak tahu tentang kebenaran, you takkan dapat tahu daripada orang yang mengulas, yang membicarakan, yang menulis berdasarkan siapa bayar mereka.